Selamat tengah malam kepada semua pendengar Misteri Jam 12 tidak kira di mana anda berada. Terima kasih saya ucapkan kerana setiap malam setia dan sedia bersama dengan saya untuk anda nikmati hiburan Misteri Jam 12. Saudara, peringatan pada semua, jangan terlampau taksub dan mudah percaya dengan apa yang bakal anda dengar 2 jam berikut ini dalam rancangan Misteri Jam 12. Semua sebagai hiburan saja. Kalau anda sudah bersedia, saya ingin ketengahkan kisah yang pertama pada malam ini. Saya juga akan buka talian. Anda sekiranya ingin hubungi saya, anda boleh hubungi di talian 669 11 897. 669 11 897. Misteri Jam 12 dengan kisah yang pertama di Ria 897 FM. Baik saudara, sebelum saya ketengahkan kisah yang pertama pada tengah malam ini, di sini ada nampaknya kiriman yang saya terima semalam. Semalam saya ada kongsi satu kisah daripada seorang pemandu teksi berasal dari Malaysia, dan lebih tepat lagi kisah ini berlaku di Johor apabila pemandu teksi tersebut mengatakan beliau terserempak dengan seorang penumpang, seorang wanita ataupun seorang gadis di tepi jalan. Jalan yang disebutkan saya rahsiakan kepada anda semua. Tapi katanya di sini gadis yang berada di jalan yang gelap, yang sunyi sepi, tidak ada kenderaan yang akan lalu dekat jalan tu. Tetapi mungkin oleh kerana dah mungkin jodoh nak berjumpa dengan wanita yang menyeramkan itulah. Jadi dipendekkan cerita, wanita tu suruh pemandu ataupun rakan kita lah yang berkongsi pengalaman peristiwanya, yang itu telah pun menyuruh dia hantar dia pulang. Bila ditanya di mana dia tinggal, dan wanita itu memberitahulah yang dia duduk di kampung Batu Badak, di kawasan kampung Batu Badak. Jadi semalam saya ada bertanya kepada beberapa pendengar dan ada juga rakan-rakan yang telah pun berkongsi nampaknya tentang kawasan kampung Batu Badak. Terima kasih pada rakan-rakan yang berkongsi. Jadi berbalik pada kisah yang semalam tu, dikatakan kampung Batu Badak memang ada tanah perkuburan Islam di sana. Memang ada. Tapi masalahnya sekarang, tanah perkuburan Islam itu semua telah pun dikorek. Saya tak dapat cari tentang berita di mana tanah perkuburan Islam di sana tu telah pun dibersihkan, dikorek, dan tempat itu dijadikan lebuh raya, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi bila wanita tersebut kata nak ke sana, pemandu teksi ni kata jauh sangat dia nak hantar. Sebenarnya tempat yang dia nak pergi tu mungkin dah tak wujud lagi. Ini baru saya tahu sebabnya tadi baru saya simak kiriman Facebook. Dan bila tempat tu dah tak wujud, mengikut sejarah cerita juga, ketika kawasan itu, kawasan tanah perkuburan itu digali untuk keluarkanlah mayat-mayat, adapun jasad-jasad yang telah pun meninggal dunia untuk dialihkan ke tempat yang lain, tempat yang baru. Ada juga beberapa gangguan penampakan yang berlaku di sekitar kawasan Kampung Batu ni lah. Dan juga terdapat kisah di mana ada 6, 3 ke 6, saya kurang ingat lah. Dikatakan 3 atau 6 mayat ni yang langsung tidak reput dan seolah-olah tidak tersentuh, malah bila dikorek keluar daripada tanah kubur tu, mayat tu kelihatan bersih dan juga mengeluarkan bauan yang cukup wangi. Itu dia. Jadi itu dia kisah yang dikongsi dan sambungan cerita semalam lah. Mungkin ada yang tertanya tentang jalan Kampung Batu yang berkongsi. Terima kasih pada anda yang sudi Kampung Batu Badak. Itu dia. Daripada teman kita yang berkongsi dalam rancangan Misteri Jam 12. Baik, berbalik pada kisah yang ingin saya ceritakan kepada anda. Ini kisah tentang satu peristiwa yang berlaku apabila suami isteri telah pun disebutkan di sini, suami isteri telah pun bercuti dan menetap di salah sebuah hotel di Bangkok. Dan pada waktu itu, isteri saya hamil anak yang pertama. Itu merupakan adalah selepas first trimester isteri saya.
ketika first trimester ni, ini yang beliau pergi bercuti ni ketika second trimester lah. Jadi katanya selepas first trimester kalau nak tahu kehamilan ni makan masa 9 bulan kan. Dia ada first trimester maknanya 3 bulan yang pertama, second trimester 3 bulan yang kedua, dan begitulah third trimester merupakan 3 bulan yang terakhir ketika seseorang wanita tu hamil. Jadi lazimnya kata pendengar kita, untuk 3 bulan yang pertama ni si isteri yang hamil ni akan menghadapi banyak gangguan. Bukan gangguan hantu, bukan. Gangguan pada mungkin kesihatan, tahap kesihatannya. Kalau bangun morning sickness, muntah-muntah, pening kepala. Dan ini membuat dia rasa lemah dan juga tidak boleh berfungsi macam biasalah. Tapi setelah kebanyakan, setelah first trimester ni ataupun 3 bulan yang pertama, barulah dapat kembalikan kekuatan. Dan dari itulah katanya teman kita, beliau dan isteri buat keputusan untuk pergi bercuti pindik, iaitu tempat yang disebutkan sini adalah di sebuah kawasan di Bangkok. Bila bercuti di sana, kata pendengar kita yang berkongsi pengalaman, katanya gunakan nama samaran. Ini saya gunakan nama Encik Abang Man lah. Abang Man berkongsi peristiwa ini. Bila dia bercuti di sana, ketika isterinya hamil pada trimester yang kedua. Bercuti selama 3 malam 4 hari. Pengalaman yang dikongsi ini berlaku di salah sebuah hotel di Bangkok. Hotel ini agak lama kisi. Dan harganya berpatutan. Sebab itulah saya dengan isteri pilih. Hotel ini juga, kalau boleh saya katakan, warna-warni dari luaran. Tapi dalamnya, Masya Allah, tidak begitu bersih lah. Saya dan isteri pernah menginap di hotel ni. Oleh kerana kami pun buat keputusan saat-saat terakhir, kami terpaksa mengambil hotel yang disebutkan ini, katanya teman kita Abang Man. Bila berada di hotel tersebut, di bilik hotel tu rasa agak seram sedikit lah. Biliknya agak besar. Apa yang berlaku, pendengar Ria 897? Malam yang pertama, tidak ada apa-apa gangguan. Isteri saya ni boleh tidur dengan nyenyak. Begitu juga dengan saya. Masuk malam yang kedua, kita berada di dalam hotel tu selama 3 malam. 4 hari, 3 malam. Malam yang kedua, kita naik ke atas. Naik ke atas sekitar 7 lebih malam untuk solat maghrib, katanya Abang Man. Dan kemudian isteri saya pula turun ke bawah untuk ambil barang. Waktu tu saya dalam tanda sedang lepaskan hajat kisi kerana dah tak tahan sangat sakit perut. Pendengar misteri jam 12. Kata Abang Man, apabila saya berada dalam tandas, saya dengar orang buka pintu. Ini malam yang kedua. Orang buka pintu dan tutup pintu bilik hotel tu lah. Jadi saya ingatkan isteri saya dah naik. Saya pun habis saja lepaskan hajat. Saya buka pintu. Saya nampak isteri saya ada dekat tepi tingkap. Sedang tengok luar tingkap. Kemudian apa yang berlaku? Saya pun pergilah dekat tepi katil. Pakai stokin. Nak pakai sepatu. Nak turun ke bawah dengan isteri, masih lagi nak jalan. Nak shopping beli belah. Tengah pakai stokin, saya tahu isteri saya dekat belakang, dekat jendela. Sedang memandang ke arah luar. Tahu-tahu sedang pakai stokin, saya dengar isteri saya ni macam seolah-olah sedang menyanyi. Saya pun bersuara. Dia, oi, sedap betul menyanyi. Jomlah turun. Cepatlah, saya dah pakai kasut ni. Saya berdiri, selepas saya pakai stokin dan sepatu saya betul-betulkan seluar lah. Tengah betulkan seluar, saya panggil lagi. Dia, cepatlah. Tahu-tahu, pintu bilik hotel kami dibuka, Casey. Tolak. Bang, jom. Lama betul bang saya tunggu kat bawah. Saya toleh belakang. Di belakang saya
Tak nampak pun sesiapa, Casey. Saya yakin yang saya nampak isteri saya bila saya keluar dari tandas. Isteri saya berdiri di jendela sedang lihat di luar kawasan bilik tersebut. Dan saya yakin ketika saya sedang pakai stokin dan sepatu saya dengar isteri saya menyanyi sampaikan saya tegur. Tahu-tahu isteri tolak pintu, kata dia tunggu dekat bawah lama. Saya terdiam. Ingatkan nak beritahu isteri? Tak maulah. Nanti dia sendiri yang takut. Alhamdulillah. Malam yang ketiga, tidak ada apa-apa gangguan yang dahsyat seperti yang kedua. Isteri saya pun tidak mengalami sebarang gangguan. Cuma saya ni rasa tak sedap hati dengan bilik itu. Sebabnya, saya rasa ada sekali tu, ketika isteri saya sedang tidur, rambut panjang menutupi mata saya. Anda bayangkan pendengar ya. Katanya pendengar rakan kita Encik Abang Mani dia sedang baring dalam keadaan baring, ya, bukan baring miring kiri miring kanan lah, baring di mana wajahnya melihat memandang ke arah siling. Isteri biasalah tidur sebelah, dia tak beritahulah sebelah kiri ataupun sebelah kanan. Tengah baring, dia dapat rasakan ada rambut yang menutupi matanya. Dia rasa rambut menutupi matanya. Tapi sekarang masalahnya, Casey, isteri saya rambut pendek. Rambutnya sampai dekat bawah telinga saja. Mana rambut sependek tu boleh tutup mata saya, Casey? Bila saya sedar sesuatu yang tak kena, saya dapat rasakan rambut tu macam bergerak cepat. Saya buka mata, tengok sebelah kiri dan kanan. Hanya isteri saya yang sedang baring di sebelah saya. Rambut siapa pula yang tutup mukaku ni? Tapi itulah nasib baik. Itu merupakan malam yang ketiga. Dan terus keesokan harinya, kita pulang ke Singapura. Terima kasih dan selamat tengah malam, Casey. Okey, kami sentiasa bersama dengan anda. Terima kasih. Dan semalam saya dah muat naikkan satu gambar di Facebook saya. Dan ada kata nampak tangan kat belakang. Sekali pandang macam tangan orang. Sekali pandang lah. Dua kali pandang, tak tahu mungkin ada benda-benda yang sewaktu dengannya lah di belakang saya tu. Tengah stres-stres ni, benda lain pula yang menjelma. Semalam apa saya letak belakang Nanti saya carilah. Semalam ada, tapi ini kerusi orang dah tukar ni. Kerusi yang lain pula kat sini. Mana kerusi yang semalam saya duduk? Kita akan terus jawab panggilan 669-11897. Kisah di Bangkok tadi. Yang ini daripada Kak Maria Mariana. Marina. Susah sebut Maria Marina. Baru betul. Cubalah nama Facebook ni. Nama Facebook ni baik-baik. Nama Facebook pula. Nama email ni betul-betul sikit. Susah nak sebut. Terkelu lidah ni seketika ya. Maria. Betul. Maria Mariana. Bukan. Maria Marina. Baru betul Katanya Maria Marina. Pengalaman yang ini kakak sentuh di sini adalah tentang satu tumbuhan yang dikenali sebagai daun senduduk. Mungkin ada pendengar pernah mendengar tentang daun senduduk ini. Inilah yang kakak nak ceritakan. Kakak dahulu, Casey, pernah mendapat daun senduduk, pokok daun senduduk ni sebagai satu hadiah ketika kakak mengadakan satu majlis rumah terbuka. Anda bayangkan. Jadi apa yang berlaku? Datanglah orang ni. Kenalan lah Datang bawa ni pasu bunga. Jadi dia kata, ni ambil ni. Cantik daun ni. Daun ni ada banyak juga kegunaannya lah. Dari segi perubatan. Dan daun senduduk ni diletakkan di depan rumah kakak. Kemudian dipendekkan cerita. Depan rumah kakak ni, bukan kakak pernah saja alami, tapi pertama kali yang kena adalah jiran kakak. Mengatakan, pada malam-malam tertentu akan nampak ada perempuan diri di depan pintu rumah kakak. Waktu tu kita ni baru pindah dan masih belum kenal dengan jiran.
Jiran ni pun kakak berbual selepas kakak duduk situ lebih kurang nak dekat 2 minggu. Baru dapat selesakan diri dengan jiran yang baru ni. Jadi bual punya bual dan dia cakap, katanya kadang-kadang nanti bila dia waktu malam tu baliklah dengan suami, nanti nampak ada perempuan di depan pintu. Itu anak awak ke? Anak. Dan kakak beritahu dia, saya cuma ada 2 orang anak. Anak saya 2 lelaki. Tapi kadang-kadang bila saya balik malam-malam dengan suami, pukul 12, pukul 1 pagi, nanti nampak ada budak yang sama ni diri depan pintu rumah awak. Ya ke? Tak apalah, nanti saya tanya suami. Kata kakak lah, nak pendekkan cerita. Jadi, dah kenal dengan jiran yang baru. Apa yang berlaku pendengar Ria 897 FM. Bila suami balik, beritahulah tentang apa yang berlaku. Dan suami hanya katakan, alah mungkin salah rumah lah. Biasalah, kita kan baru pindah. Itu suami cakap. Kakak pun buat bodoh lah. Dan lama-kelamaan, kakak dapat rasakan rumah kakak ni macam entahlah Casey. Setelah lebih kurang nak dekat 2 bulan duduk dalam rumah tu, rumah baru, semuanya barang-barang ada yang baru, dan rezeki ni macam tersekat. Suami dengan kakak sampai mengeluh, kenapa yang sejak kita pindah ni macam tak ada duit. Padahal suami kakak dengan kakak dua-dua bertugas. Walaupun kakak ni bertugas part time, tapi tetaplah ada sedikit wang lebihan untuk bantu suami. Lagipun anak kami cuma 2 orang saja. Jadi akhirnya setelah nak dekat beberapa bulan tu dapat bantuan dari seorang pakar yang datang ke rumah. Pertama kali dia datang ke rumah, dia tanya, ini pokok awak ke? Saya. Pokok saya. Mana awak dapat? Dulu saya buat rumah terbuka, ada orang kasih sebagai hadiah. Awak tahu tak ni pokok apa? Sebenarnya Casey, pada waktu tu kakak tak tahu. Orang kasih kakak ambil aja. Cuma orang kata ni pokok bagus, ada baik kegunaan. Kakak simpan lah tahu kat luar. Tahu-tahu setiap hari cuma siram air. Kakak kata tak tahu. Dia pun kata, kalau awak nak tahu, ini pokok daun senduduk. Ini pula yang awak tengok ni, daun senduduk putih. Mungkin saya salah lah. Tadi awak ada ceritakan kan, depan rumah kadang-kadang jiran nampak, awak pun pernah nampak kan ada orang berdiri. Kalau saya tak salah, daun senduduk putih ni digemari oleh Pontianak. Awak letak depan rumah, awak mengundang dia datang. Sebab itulah selalu nampak dia depan rumah. Dan mungkin itu punca rezeki awak disekat. Ada orang lah tu niat tak baik. Kemudian pakar tu mengambil 1 pasu daun senduduk dan dicuba buat apa yang patut. Selepas kejadian malam tu, keadaan rumah bertambah baik. Malah, Alhamdulillah, rezeki pun masih ada. Dan tak lagilah kakak dengan suami rasa macam ada benda yang tak cukup dalam rumah ni. Rasa-rasa macam nak marah orang yang berikan pokok daun senduduk tu. Tapi mungkin tak ada sebab yang kukuh. Hanya kakak buat bodoh sudahlah dan maafkan segala perbuatan jahat yang dia limparkan pada kakak dan suami. Terima kasih dan selamat tengah malam Casey. Itu dia kisah daripada akak kita berkongsi pengalaman tentang menerima hadiah pokok daun senduduk. Wah. Jadi bagaimana saudara, kalau sudah anda ingin berkongsi pengalaman dalam kisah misteri, anda boleh hubungi saya di 669111897. Itu tadi kisah saya pun tak tahu tentang daun senduduk, tapi daripada pengalaman pendengar kita yang katakan daun senduduk mengikut apa yang dia dengar daripada seorang pakar, daun senduduk jangan main-main Tapi ada yang kata di sini Casey, daun senduduk ada 2 jenis. Satu daun senduduk yang warna ungu, satu lagi daun senduduk putih. Yang ungu ni senang nak carilah. Kadang-kadang dekat tepi-tepi jalan dia tumbuh Yang ini tidak ada apa-apa hal. Tapi yang senduduk putih ni lah, betul, harus berhati-hati. Sebabnya cik pun suka dengan daun ni.
Seperti Cik pun suka dengan pokok pisang yang berjantung pisang, begitu jugalah dengan daun senduduk. Dan tapi mengikut sejarah perubatan Melayu, daun ni juga banyak khasiatnya. Kalau faham dan pandai menggunakannya, ia dapat membawa manfaat kepada sesiapa saja. Wah, itu daripada um, Puan Haja apa ni Halimah, ya Puan Haja Halimah yang telah pun berikan pendapat pandangan beliau. Baik, macam-macam kes pada malam ini. Ada juga yang kata di sini Zura Ebeli heran kenapa manusia ni kadang-kadang mata merah dengan kesenangan orang lain. Ikut sangat perasaan, dengki dah tu make a deal with the devil. Menyampah menyampah nampak. Saya buka talian, silakan 669-11897 yang nak hubungi saya minta bantuan lah supaya kita langsung ke udara. Tak perlulah anda nak off air dengan saya sebab nanti yang lain akan tertunggu-tunggu lah nak dengar cerita. Kisah anda tu biar ringkas, jauhkan diri dari radio, jangan dengar radio. Tapi dengar saya berbual dengan anda di telefon, sebabnya kalau anda dengar radio, nak dengar awak cakap nanti anda terganggu, kisah tak dapat disampaikan dengan sempurna. Dan juga kalau boleh pendekkanlah pengalaman yang ingin diketengahkan. 669-11897. Hello, selamat pagi. Halo, Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam, siapa tu? Makcik dah minta nombor telefon pasangan boleh? Sebentar ya. Okey, boleh hubungi saya sekali lagi 669-11897. Silakan 669-11897. Hello, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, siapa bercakap ni? Saya Burhan sini. Cik Burhan, panggilan dari mana Cik Burhan? Saya tinggal di Bunli. Orang Bunli. Wah, ini rumah dekat dengan Jalan Bahar Oh tak jauh. Oh, jauh baguslah kalau jauh, tak kena tempias Baik, Cik Burhan, pengalaman Cik Burhan tentang apa ni? Okey, pengalaman saya tentang cerita arwah nenek saya lah. Okey, ceritanya begini. Dulu orang-orang kaya dulu panggil darah biru daripada Indonesia lah. Jadi pengalaman dia dulu, ada seorang teman dia lah. Jadi tinggalkan cerita, teman dia ini berkahwin dua. Tapi akhirnya suaminya tak mahu bercerai dengan isteri pertama. Lalu isteri pertama itulah yang pergi jumpa bomo dan ingin mendapatkan iaitu seorang pakar, iaitu minta jin namanya Jin Yundai namanya. Lalu dia itu akan membunuh isteri yang kedua. Pendekkan cerita, kerana dia tidak mahu bercerai, lalu dia ingin bunuh pada isteri yang kedua itulah. Akhirnya pada isteri yang pertama itulah juga sama dengan keadaannya, sama dengan isteri yang kedua itu, iaitu kena bunuhlah dengan Jin Yundai. Itu sajalah. Terima kasih Okey, kita terus berehat seketika. Akan saya kembali sebentar nanti. Dan sekali lagi, bagi yang nak hubungi saya minta kerjasama lah Kalau boleh kita terus ke udara untuk berkongsi pengalaman. Jadi kalau anda off air ni masalah sikit, nanti orang marah di Facebook Terima kasih atas keprihatinan anda. MJ12 100% hanya sebagai satu hiburan saja. Jangan mudah percaya terlampau taksub dengan apa jua yang diketengahkan, dan kalau mungkin anda inginkan kepastian, rujuklah pada mereka yang arif, yang pakar, bukan dari saya. Saya ni sebagai seorang penyampai, tidak lebih dari itu. Kita akan teruskan hiburan dahulu. Akan saya kembali sebentar nanti dengan kisah. Ini satu pengalaman penampakan dan juga gangguan makhluk penanggal. Misteri jam 12, waktu sekarang 1.20 pagi. Selamat pagi kepada semua yang bersama dengan saya pada hari ini. Dan juga kalau ada kisah misteri, boleh hubungi saya di 669-11897. Pelbagai kisah telah pun diketengahkan pada malam ini, dan anda juga boleh hubungi saya untuk berkongsi pengalaman peristiwa anda. Baik, bagaimana pula dengan anda, geng-geng di Facebook Ria? Apa khabar semua pada peminat rancangan Misteri Jam 12? Geng-geng momok. Ada regular nampak Regular kita, dan juga yang mungkin merupakan pendengar-pendengar baru. Kita ada malam ini, kita ada Gadis Virgo, Zul Aguero, juga ada Zura Ebeli, Elfie Samawi,
Nur Ashikin Anwar, Raushan Hakim, Rock Crazy, Azrul Shah, Nabila Sulaiman yang katanya tak dapat cari charger untuk charge iPad beliau. Itulah, dalam hidup ni ada handphone tak ada charger, masalah. Betul, masalah. Ada charger tak ada handphone, tu berangan. Ada charger tak ada handphone. Baik, kiriman daripada pendengar kita Bantal Busuk, siapa lagi? Muhammad Retro, daripada teman-teman yang lain, terima kasih Jasli Hamid, juga Rina Karina. Yang ini Nenek Kebaya ni selalu post gambar-gambar yang macam ni saya tengok, saya tak kisah. Kalau pendengar Ria yang lain pandang gambar awak, boleh mungkin koma. Jadi hati-hatilah. Jangan post gambar-gambar yang menakutkan macam tu. Kiriman daripada Amir Azlan kata sedih tak dapat dengar live sebab line slow sangat. Besok kena download baru boleh dengar. By the way, selamat malam Casey Hope. Semua malam ni Pak Radin tak ada. Kalau ada pun rezeki masing-masing dapat tembusi. Terima kasih kepada semua yang sudi bersama dengan saya Misteri Jam 12. Sememangnya sebagai satu hiburan, tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Juga ada Facebook DJKC, kita ada Norin Okenshil, tanya soalan adakah akan menonton Arsenal lawan Man U? Saya ni balik rumah terus. Balik rumah terus. Jadi tengoklah macam mana. Yang penting sekali, ini satu perlawanan yang amat dinanti-nantikan antara Arsenal dan juga Man U. Kirakan kalau di Ria ni antara saya dan Zai Ismail lah. Yang ini kiriman daripada teman kita Muhammad Firdaus. Terima kasih Amy Suzuhara, Elito Kisia, dan ramai lagi. Syabi Azhar katanya ada gambar dia telah pun screen capture gambar dan di belakang tu katanya ada jari orang. Saya rasa semalam adalah payung saya gantung kat belakang kerusi. Kalau tak silap saya payung. Mana payung kerusi tu tak tahulah. Tapi tengok sekali pandang macam jari lah. Sekali pandang macam jari orang. Dua kali pandang saya tahu mungkin tu payung. Walau apapun, fikirlah yang positif Terima kasih pada Syabi Azhar yang sudi berkongsi gambar dengan arrow lagi Tak perlulah awak tunjuk-tunjuk macam tu mengingatkan saya kisah-kisah silam di mana saya di bawah tanah seorang diri mengendalikan rancangan Misteri Jam 12. Baik, saudara boleh hubungi saya 669-11897. Hello, selamat pagi. Hello. Hai, siapa tu? Saya Lin. Lin, ada kisah misteri Lin, silakan. Saya nak minta nombor telefon Pak Saad. Okay, good. Saya akan teruskan dengan kisah dalam rancangan Misteri Jam 12. Yang ini pengalaman yang saya katakan tadi tentang penampakan gangguan makhluk yang dikenali sebagai hantu penanggal. Ini berlaku pada seorang pemandu dan katanya, Assalamualaikum Kisim, Waalaikumsalam. Nama saya Encik Abdul Rahman. Saya ingin berkongsi pengalaman sebagai seorang pemandu bas PA. Saya memandu van PA. Katanya saya seorang pemandu van PA dan tugas saya ni tak kira waktu. Daripada pagi sampai ke lewat pagi pun saya bertugas untuk mengambil dan menghantar pekerja-pekerja pulang ke rumah maupun mereka menghantar mereka ke tempat tugas. Jadi ada kalanya jadual saya ni agak ketat sedikit. Kadang-kala saya hanya ada masa sejam untuk berehat. Jadi kalau saya balik rumah ni habis. Kalau saya balik rumah waktu sekitar mungkin 1 pagi ni, saya balik rumah kena pukul 2 nak angkat penumpang, saya akan terlajak tidur. Jadi apa yang berlaku, lazimnya kalau saya mempunyai jadual yang ketat. Misal kata Encik Abdul, kata Encik Abdul lah, saya gunakan nama Encik Abdul. Katanya Encik Abdul, misal kata kalau saya ada pick up, iaitu sekitar pukul 2 pagi. Pukul 1 saya dah tak ada kerja. 1 sampai 2 masa saya berehat sebelum saya menghantar pekerja di jam 2 untuk pulang ke rumah. Jadi lazimnya saya akan tunggu mereka di tempat berdekatan dengan tempat kerja mereka. Jadi pendengar Ria 897, saya akan tidur dalam van dan saya akan hidupkan alarm di telefon bimbit saya. Nanti bila saya tidur ni, selalunya saya akan buka tingkap lah. Saya tak nak biarkan enjin ini terus dihidupkan dan nanti membazir minyak. Saya pun tidur, turunkan tingkap. Kemudian, apa yang berlaku bila saya sedang baring dan cuba lelapkan mata dan akhirnya mata saya terlelap, saya pun tertidur seketika.
Saya dengar macam ada orang panggil saya, katanya teman kita ni. Jadi beberapa kali suara memanggil nama saya terbangun sebenarnya. Bila bangun, saya tengok jam, KC, lebih kurang lagi 15 minit nak masuk pukul 2 pagi. Saya dengan segera KC tergopoh